Komen daripada Azim. Bang, boleh tak compare X50 dengan HR-V? Apa pula tak boleh? Kita on je. Let's go! Pernahkah korang alami bateri kereta kong dekat tengah jalan ataupun kereta yang dah lama tak digunakan? Confirm korang panik, pening, menggelabah, semuanya ada. Sekarang ni korang tak payah pening-pening lagi. Korang hanya dapatkan 70 mAh power bank jump starter. Jump starter power bank ni adalah merupakan satu device yang wajib korang ada. Cara penggunaannya sangat mudah, yang mana korang hanya perlukan kabel ni, yang mana korang akan attach pada bateri kereta korang dan sambungkan kepada power bank ni, and then start kereta macam biasa, and there you go, semua masalah selesai. Tak perlu kita susahkan orang di sekeliling kita. Yang bestnya berkenaan dengan power bank ni, ia mempunyai function 2-in-1, yang mana kita boleh jump start kereta, and then kalau kita tak gunakan, kita boleh charge handphone. Boleh jadi power bank untuk charge handphone. Dan terdapat juga function flashlight yang mana ada beberapa emergency light yang boleh kita selaraskan. Nice. So apa lagi korang fikirkan? Just dapatkan terus 70 mAh power bank jump starter ni. Korang boleh dapatkan dekat description link di bawah. Proton X50 dan Honda HR-V, antara kedua model ni, mana yang terbaik dan value for money? Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik ni ataupun baru terjumpa channel ni, macam biasa lah, tekan button subscribe dan tekan button loceng. Okey, sebelum tu kita akan lihat daripada segi size dimension untuk Proton X50 dan juga Honda HR-V. Untuk panjang pada Proton X50 berukuran 4298 mm, manakala untuk Honda HR-V berukuran 4385 mm. So daripada segi panjang, Honda HR-V dia lebih panjang sedikit berbanding dengan Proton X50. Manakala untuk ukuran wheelbase pada X50 lebih kurang 2600 mm, manakala untuk Honda HR-V 2610 mm, perbezaan 10 mm sahaja. Untuk lebar pada Proton X50 ni berukuran 1795 mm, manakala untuk Honda HR-V 1790 mm, dan tinggi pada Proton X50 berukuran 1609 mm, manakala untuk HR-V tinggi 1590 mm. Ini menunjukkan Proton X50 ni dia lebih tinggi lah sedikit berbanding dengan Honda HR-V. Kita dah tengok daripada segi size dimension untuk Proton X50 dan Honda HR-V, nampaknya macam seimbang daripada segi size dimension, kerana untuk kedua-dua model ni berada pada segmen yang sama, iaitu segmen BSUV. Firstly, kita akan lihat daripada segi harga. Untuk harga kedua-dua model ni, kita akan ambil variant yang paling tinggi, iaitu variant top spec. Untuk Proton X50 variant flagship, harganya lebih kurang RM113,000. Manakala untuk Honda HR-V variant RS berharga RM140,800. Kalau kita lihat jurang harga antara Proton X50 dan juga Honda HR-V, sangatlah jauh, lebih kurang RM27,000. Bukan sikit-sikit, RM27,000. Korang top up sikit boleh dapat Beza ataupun Azia. So daripada segi harga, kita dah nampak terang-terang Proton X50 ni jauh lebih murah berbanding dengan Honda HR-V. Yang kedua, kita akan lihat daripada segi cost maintenance dalam tempoh 5 tahun. Untuk Proton X50, dalam masa tempoh 5 tahun ni, cost maintenance-nya mencapai RM4,320, manakala untuk Honda HR-V RM3,724. Perbezaan lebih kurang RM596 antara Proton X50 dan Honda HR-V daripada segi cost maintenance. Ini menunjukkan Honda HR-V daripada segi cost maintenance lebih murah sikit lah berbanding dengan Proton X50. Yang ketiga, kita akan lihat daripada segi eksterior. Untuk eksterior pada Proton X50 dan Honda HR-V masing-masing mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kedua-dua model ni reka bentuknya cantik dan moden. Untuk Proton X50 dan Honda HR-V masing-masing menggunakan lampu jenis LED. Cumanya untuk Honda HR-V hadir dengan sequential signal, manakala untuk Proton X50 signal LED tapi bukan sequential signal. Size rim yang digunakan untuk kedua model juga menggunakan saiz yang sama, iaitu 18 inci. Dan untuk lampu belakang tail light pada kedua model ni menggunakan lampu jenis LED juga. So daripada segi eksterior ni dia susah sikit lah, sebab kedua-dua model ni cantik. Kita bagi seri je lah kedua-dua model ni.
Yang keempat, kita akan lihat daripada segi interior. Firstly, kita lihat dulu di punya bahagian reka bentuk kabin. Kalau kita masuk pada Proton X50, reka bentuk kabin menggunakan dua skim color, iaitu color hitam dan juga color merah. Nak kata merah pun tak, dia macam maroon sikit, dia gelap sikit merah dia kan. Dan untuk Honda HR-V menggunakan satu tema warna sahaja, iaitu color hitam. Bagi saya daripada segi reka bentuk kabin ni, saya lebih suka kabin yang ada pada Proton X50 yang nampak lebih moden, lebih premium, yang mana banyak menggunakan material soft touch jika nak dibandingkan dengan Honda HR-V. Ya, bukan nak kata ruang kabin HR-V ni tak cantik, cumanya once korang dah duduk pada Proton X50 ni, korang akan jatuh cinta dengan ruang kabin pada Proton X50, saya jamin. Yang kelima, berkenaan dengan head unit. Untuk head unit pada Proton X50 ni, dia berukuran 10.5 inci, manakala untuk Honda HR-V berukuran 7 inci sahaja. Sistem yang terdapat pada head unit Proton X50 ni, ianya menggunakan JQUI system yang mana hadir dengan voice command, dan juga ada penggunaan eSIM untuk kita online navigation dan music streaming. Walaupun tak ada Android Auto maupun Apple CarPlay, Proton X50 ni masih lagi ada smartphone connectivity. Manakala untuk head unit yang ada pada Honda HR-V ni hadir dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tapi ada satu problem. Ini problem memang satu masalah yang tak boleh dimaafkan. Sebabnya head unit pada Honda HR-V ni kita nampak daripada depan macam floating, tapi sebenarnya tak. Ianya bersambung dengan dashboard. Daripada tepi kita nampak macam pelik kan. Berbeza pula dengan Proton X50, kita lihat head unitnya, ini barulah betul floating display. Nampak lebih sleek dan modern. Berkenaan dengan head unit ni agak susah sikit kita nak decide, sebab untuk Proton X50 mempunyai design floating yang lebih cantik dan dia juga hadir dengan voice command seperti Hi Proton. Manakala untuk Honda HR-V hadir dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Agak pening juga nak pilih. Tapi saya percaya kebanyakan korang yang tengah menonton video ni, saya jamin korang lebih prefer head unit yang hadir dengan Apple CarPlay dan Android Auto, bukan? So, kita akan pilih Honda HR-V daripada segi head unit. Seterusnya kita lihat daripada segi meter cluster. Meter cluster yang terdapat pada Proton X50 ni, dia menggunakan fully digital yang berukuran 10.5 inci. Manakala untuk Honda HR-V hanya menggunakan semi digital meter cluster sahaja, yang mana belah kanannya menggunakan analog dan sebelah kiri menggunakan semi digital. So daripada segi meter cluster, Proton X50 menanglah sebab menggunakan fully digital meter cluster. Seterusnya kita lihat daripada segi bilangan port USB. Untuk bilangan port USB ni penting juga sebenarnya, terutama sekali apabila kita membawa penumpang. Sebab zaman sekarang kan kita dah selalu pegang handphone, senanglah kalau kita nak cas kalau handphone kita habis bateri. Untuk Proton X50 hadir dengan 3 port USB, yang mana satu di hadapan dan 2 di bahagian belakang. Manakala untuk Honda HR-V hadir dengan 4 USB, 2 di hadapan dan 2 di bahagian belakang. So daripada segi bilangan port USB, Honda HR-V lebih sikit lah, lebih satu je berbanding dengan Proton X50. Walaupun Honda HR-V ni lebih satu port USB je berbanding dengan Proton X50, tapi tetap pemenangnya ialah Honda HR-V untuk bilangan port USB. Seterusnya kita lihat daripada segi keluasan kabin. Tadi kita dah lihat kan, panjang HR-V ni dia lebih panjang daripada Proton X50, dan untuk saiz wheelbase ni juga lebih panjang sikit lah berbanding dengan Proton X50. So daripada segi keluasan kabin, Honda HR-V is the best lah. Yang kesembilan, kita akan lihat daripada segi keselesaan tempat duduk. Berdasarkan pengalaman saya memandu kedua moden ni, untuk Proton X50 bahagian tempat duduknya terasa lebih selesa lah berbanding dengan Honda HR-V. Yang mana seat pada Proton X50 ni dia punya sponge lebih lembut lah berbanding dengan Honda HR-V. Honda HR-V ni rasanya macam sedikit keras dia punya sponge kan. Dan untuk X50 dan HR-V masing-masing mempunyai aircon dekat bahagian belakang. So daripada segi keselesaan ni, untuk long distance maupun untuk short distance, Proton X50 lebih selesa lah berbanding dengan Honda HR-V. Seterusnya kita lihat daripada segi ruang kargo. Ruang kargo pada Proton X50 ni berukuran 330 liter. Manakala untuk Honda HR-V 335 liter. Perbezaan yang tak ketara sangat lah. Untuk HR-V, variant RS hadir dengan power tailgate. Manakala untuk Proton X50, korang kena top up lagi 3,000 untuk dapatkan power tailgate. So daripada segi ruang kargo ni, saya rasa berkongsi saiz yang lebih kurang sama.
So kita bagi seri je lah. Seterusnya kita lihat untuk bahagian sunroof. Kereta harga 100k ke atas ni mestilah ada sunroof kan. Untuk Proton X50 hadir dengan sunroof. Bukan sahaja sunroof tapi lengkap dengan panoramic sunroof. Manakala untuk Honda HR-V harganya 140,000. Takkanlah tak ada sunroof kan. Malangnya tak ada. Untuk Honda HR-V tak ada sunroof. So bagi korang yang nakkan sunroof pada kereta Honda ni, memang setakat ni tak adalah. Honda memang tak letakkan sunroof untuk model kereta diorang. So daripada segi sunroof ni, Proton X50 menang lah. Seterusnya kita lihat daripada segi enjin dan transmisi. Untuk Proton X50 menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter turbo yang mana menghasilkan power output 177 PS dan juga 255 Nm torque, yang mana 0 to 100 mencapai 7.9 second sahaja. Manakala untuk Honda HR-V menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter EHEV yang mana menggunakan teknologi hybrid. Power output yang dijana oleh enjin 1.5 liter hybrid lebih kurang 131 PS dan juga 253 Nm torque, yang mana 0 to 100 mencapai 10.7 second. Slow sikit lah berbanding dengan Proton X50. Transmisi yang digunakan pada Proton X50 ini menggunakan 7-speed DCT. Manakala untuk Honda HR-V menggunakan transmisi jenis CVT. So daripada segi enjin dan transmisi kita lihat Proton X50 ni dia lebih power lah berbanding dengan Honda HR-V. Dan kalau korang tak berapa berkenan dengan transmisi CVT ni, korang boleh beli Proton X50 yang mana menggunakan 7-speed DCT. So daripada segi enjin dan transmisi kita lihat enjin yang terdapat pada Proton X50 ni lebih power lah berbanding dengan Honda HR-V. So dekat sini untuk enjin dan transmisi Proton X50 is the best. Seterusnya kita lihat daripada segi fuel consumption. Untuk Proton X50 fuel consumption-nya mencatat lebih kurang 6.5 liter per 100 km. Manakala untuk Honda HR-V mencatat fuel consumption 4.1 liter per 100 km. Wow, untuk Honda HR-V jauh lebih jimat berbanding dengan Proton X50. Sebabnya Honda HR-V menggunakan enjin dengan teknologi hybrid. Seterusnya kita lihat daripada segi ride and handling. Berdasarkan pengalaman saya memandu kedua model ni, saya lebih prefer handling yang terdapat pada Proton X50. Jangan terkejut ya. Bagi pendapat saya, Proton X50 ni dia mempunyai setup suspension yang sangat baik lah. Yang mana apabila korang drive, dia tak rasa bumpy sangat lah. Dia punya suspensionnya tak keras dan tak lembut. Dia selesa, sangat selesa. Manakala untuk Honda HR-V, dia punya setup suspension ni mungkin bagi saya dia agak lembut sikit lah berbanding dengan Proton X50. So kita boleh rasa terutamanya untuk corner, kita akan rasa dia punya body rollnya lebih sikit lah berbanding dengan Proton X50. So untuk ride handling bagi saya, untuk Proton X50 ni ianya mempunyai comfort dan juga driving dynamic yang lebih baik berbanding dengan Honda HR-V. Cuba korang bayangkan kalau Proton letakkan DNA ride handling pada Proton X50 ni, mesti jauh lebih selesa dan jauh lebih baik. Seterusnya kita lihat daripada segi safety system. Untuk Proton X50 dan Honda HR-V masing-masing dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang terkini dan canggih. Proton X50 dilengkapi dengan 6 airbag. Terdapat juga ESC, AEB, Adaptive Cruise Control dengan ICC, Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Blind Spot Monitor, Intelligent High Beam, Tire Pressure Monitoring System, Auto Parking System dan juga 360 Camera. Manakala untuk Honda HR-V dilengkapi juga dengan 6 airbag, ESC, AEB dan juga dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Juga untuk Honda HR-V hadir dengan Honda Sensing di mana dilengkapi dengan Lane Departure Warning, Road Departure Mitigation System, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Collision Mitigation Braking System, Auto High Beam, Adaptive Cruise Control dan Lead Car Departure Warning. So daripada segi safety system kita lihat untuk Proton X50 dan Honda HR-V mempunyai sistem keselamatan yang terkini. Tapi kalau kita lihat untuk Proton X50 dia ekstra sikit yang mana terdapat Auto Parking System, yang mana sistem ni tak ada pada Honda HR-V. So daripada segi safety system, Proton X50 dia lebih sikit berbanding dengan Honda HR-V. Dari segi resale value kita tak dapat nak tentukan lagi sebab Proton X50 dan Honda HR-V masih lagi baru dekat pasaran. Kemungkinan Proton X50 second value-nya meningkat sikit. Sebabnya untuk Proton X50 adalah merupakan SUV segmen B nombor 1 setakat ni. Dan secara tak langsung second value juga akan meningkat. Dan korang tahulah untuk pasaran kereta Honda ni
Daripada dulu lagi memang second value-nya tinggi. So untuk conclusion, berdasarkan pada 15 bahagian yang kita nilai tadi, Proton X50 mendapat 10 mata. Manakala untuk Honda HR-V mendapat 7 mata sahaja, perbezaan 3 mata. So dekat sini kita lihat Proton X50 menjuarai untuk kategori segmen B SUV. So apa pendapat korang berkenaan dengan Proton X50 yang dinobatkan sebagai juara untuk kereta segmen B SUV? Kalau korang ada pendapat lain, boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.